Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fizuri Hanafi melaporkan berita utama MyDWF News edisi Oktober 2020. Oktober 2020, Tumpat Kelantan telah diadakan program melabuh tukun tiruan jenis tukun dasar lembut di perairan Tumpat. Sebanyak 13 buah tukun tiruan telah dilabuhkan dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM300,000. Objektif utama Jabatan Perikanan Negeri Kelantan melabuhkan tukun adalah untuk meningkatkan produktiviti biologi dan sumber perikanan di kawasan pesisir pantai dengan cara mewujudkan suatu ekosistem yang berfungsi sebagai sebuah santuari. Santuari ini menyediakan kawasan pembiakan dan nursery untuk hidupan marin. Usaha ini juga dapat memulih dan melindungi habitat marin yang musnah akibat dari aktiviti perikanan dan bencana alam. Tukun tiruan ini juga berfungsi sebagai benteng penahan ombak untuk menghalang hakisan pantai, menghalang dan mengawal aktiviti tangkapan pukat tunda di pesisir pantai dan mewujudkan kawasan ekopelancongan untuk perikanan rekreasi dan selaman scuba bagi aktiviti pelancongan. Majlis melabuh tukun tiruan disempurnakan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar Negeri Kelantan, Tuan Haji Muhammad Saripudin bin Tuan Ismail. Turut hadir bersama Yang Berhormat Adun Pengkalan Kubur Encik Wan Roslan bin Wan Hamad, Yang Berusaha Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan dan Yang Berusaha Pengarah Perikanan Negeri Kelantan Encik Nazri bin Ishak. Program Love Our Lake telah diadakan pada 5 Oktober 2020 anjuran Jabatan Perikanan Negeri Perlis bertempat di Santuari Ikan Air Tawar Empangan Timah Taso Perlis. Program ini merupakan kesinambungan program Save Our Sea yang dijalankan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Program ini bertujuan untuk memelihara dan memelihara sumber perikanan negara sama ada di laut maupun di kawasan daratan seperti tasik, sungai, empangan dan lombong. Program Love Our Lake ini adalah satu simbolik kepada memperkasakan peranan MyKP, komuniti perikanan untuk bersama-sama dengan kerajaan dalam usaha mengurus sumber perikanan. Untuk makluman, data pendaratan ikan air tawar yang direkod oleh Jabatan Perikanan Negeri Perlis pada tahun 2019 adalah berjumlah 120 tan metrik dengan anggaran berjumlah RM1.2 juta. Jabatan Perikanan Perlis juga menyampaikan bantuan touchpoint kepada 29 orang pengusaha akuakultur ikan hiasan yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan dan input ladang berjumlah RM247,500. Manakala bagi pengusaha di bawah touchpoint pengembangan perikanan menerima berjumlah RM73,500 dan satu unit Fish Transformation Center FTC yang bernilai RM70,000. Majlis telah dirasmikan oleh Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Perlis Yang Berhormat Tuan Nurul Hisham bin Yaakob. Turut hadir sama Yang Berusaha Pengarah Bahagian Pengembangan Perikanan dan Pembinaan Teknologi Encik Syukri bin Deris dan Yang Berusaha Pengarah Perikanan Negeri Perlis Tuan Haji Ismail bin Ibrahim. Di antara pengisian program adalah pameran jabatan, pelepasan benih ikan, mengecat sampan nelayan, menanam pokok, pelancaran tapak FTC MyKP Timah Tasoh dan menaiki trip sampan pelancongan. Buat julung-julung kalinya, Jabatan Perikanan Malaysia melalui cawangan pengutipan data perikanan, Bahagian Perancangan dan Pembangunan telah mengadakan program pengukuhan data perikanan tangkapan tahun 2020 selama 2 hari bermula 30 September hingga 2 Oktober bertempat di Pusat Beli Antarabangsa Ceras, Kuala Lumpur. Program yang melibatkan seramai 55 orang kaki tangan pengutipan data dari seluruh Malaysia menekankan bahawa peranan mereka di lapangan adalah sangat penting bagi menghasilkan data serta maklumat yang berintegriti, tepat dan berhemah bagi memandu pihak pengurusan jabatan dalam merancang hala tuju pembangunan industri perikanan negara. Majlis perasmian program ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan bersama Yang Berusaha Pengarah Perancangan dan Pembangunan Puan Yo Moi Im. Dokumen buku prosedur operasi standard SOP pengutipan data perikanan jilid 1 dan panduan pengguna modul SMPP pendaratan ikan marin serta buku data perikanan tahun 2019 dalam bentuk pocketbook telah dilancarkan sebagai gimik perasmian program tersebut. Majlis turut mengambil peluang untuk menyerahkan sijil perhargaan dan sagu hati daripada Jabatan Perikanan Malaysia kepada Wakil Puan Khairul Asma binti Yahya dari Pejabat Perikanan Negeri Kedah atas sumbangan beliau dalam penghasilan lirik lagu baru Jabatan Perikanan yang berjudul Satria Perikanan.
5 Oktober 2020 Isnin, hampir 1,000 ekor ikan didapati mati di dua kolam rekreasi milik Universiti Teknologi Mara UiTM Seremban 3. Laporan kematian telah diterima oleh Pejabat Perikanan Daerah Seremban dari kaki tangan yang mengendali projek UiTM Seremban 3 Negeri Sembilan. Pihak UiTM Cawangan Negeri Sembilan telah menjalankan aktiviti ternakan di dua buah kolam sejak tahun 2014. Kolam tersebut mempunyai pelbagai spesies ikan, antaranya ikan tilapia merah, lampam Jawa, likoh dan baung. Cawangan Akuakultur Jabatan Perikanan Negeri Sembilan mendapati hasil keputusan pemeriksaan kualiti air yang dijalankan, didapati kemungkinan besar punca kematian adalah disebabkan oleh kandungan oksigen terlarut rendah. Kedua-dua kolam ini juga didapati tiada paddle whale untuk meningkatkan kandungan oksigen. Spesies ikan yang didapati mati adalah ikan tilapia merah, lampam Jawa dan baung. Jabatan Perikanan Negeri Sembilan menyarankan jika pihak UiTM ingin meneruskan projek peternakan ikan, Jabatan Perikanan bersedia memberi latihan, cadangan dan khidmat nasihat bagi mengurangkan risiko kematian ikan pada masa akan datang. Anda sayang spesies di lautan? Mungkin ramai yang tidak tahu di negara kita terdapat banyak spesies eksotik hidupan merit yang menjadi khazanah negara. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh jabatan untuk menjamin kelestarian spesies merin negara dari pupus akibat penangkapan berlebihan ataupun akibat pencemaran. Jabatan Perikanan Malaysia melindungi spesies ikan merin terancam ini melalui penguatkuasaan Seksyen 27 Akta Perikanan 1985 mengenai mamalia akuatik atau penyu di perairan perikanan Malaysia. Jika anda melanggar peraturan ini akan didenda di antara RM5,000 sehingga RM20,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Terdapat pelbagai kes menyelamat kedamparan spesies merin terancam di Malaysia, di antaranya di Kepulauan Johor dan di perairan pantai Pahang, Melaka dan Terengganu. Terkini pada 4 Oktober 2020, seekor penyu jantan jenis agar ditemui mati dan hampir reput di pantai Menggaban Teliput, Kuala Nerus, Terengganu. 3 anggota dari Unit Perlindungan Sumber Pulau Kambing Jabatan Perikanan Negeri Terengganu telah ke lokasi tersebut setelah menerima aduan dan bangkai penyu diurus serta ditanam mengikut SOP. Untuk perkongsian bersama, jika terlihat spesies terancam terdampar di pantai, anda perlu ikuti langkah-langkah ini. Jangan sentuh, jarakkan diri, lakukan perhatian, periksa keadaan dan tentukan lokasi. Jika anda prihatin, pasti dapat menyelamatkan dan mengekalkan spesies merin yang mungkin terancam di negara kita. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, amalkan norma baru, cegah COVID-19, elakkan 3S dan kita jaga kita. Saya Fizuddin Hanafi. Assalamualaikum dan salam hormat.